Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kepada para pelajar Masjid Darul Ma'mur dan juga kepada kaum muslimin dan jamaah Masjid Darul Ma'mur. InsyaAllah hari ini kita bertemu semula dalam pelajaran Tauhid dengan kitab Aqidatun Najin. Di muka surat, insyaAllah saya akan mulakan di muka surat 93. Kata qil dilihat oleh seorang di dalam tidurnya akan Ahmad bin Hanbal, maka berkata ia, apa diperbuat bagimu? Katanya, diampun bagiku. Kemudian berkata ia bagiku, hai Ahmad, dipukul akan dikau keranaku. Kataku bahkan, maka firman Allah, ini mukaku, telek olehmu kepadanya. Sungguhnya telah aku haruskan bagimu. Begitulah kisah bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal didatangi ataupun datang kepada mimpi seseorang yang mana menunjukkan bagaimana keredaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya dengan imannya yang begitu kuat, memperkatakan bahawasanya Quran itu tidak makhluk, tetapi Quran itu adalah kalamullah yang sejati, yang azali. Dan beliau kerana menentang tentang kepercayaan Quran itu makhluk sebagaimana pendapat Al-Mu'tazilah, kerana itulah beliau mendapat hukuman, didera, dipenjara dan lain-lain lagi. Tapi Allah Ta'ala Maha Kuasa, kerana orang yang mengatakan Quran itu makhluk dan orang yang mengatakan Quran tidak makhluk, mereka itu sebenarnya berbeza dari segi perjalanannya, tapi tujuannya ialah mereka itu adalah sama untuk mengatakan yang Quran itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma pemahamannya yang berbeza daripada segi pemahaman dari satu sudut, yang satu lagi dari satu sudut yang lain, tetapi tujuannya ialah mensucikan Al-Quran, iaitu bahawasanya Al-Quran itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana berbeza daripada segi pendidikan, maka mereka menjadi perbezaan pula daripada segi kepercayaan. Itulah bahayanya kita memegang satu kepercayaan saja dan menyalahkan kepada kepercayaan yang lain, yang mana ini membawa fitnah, sebagaimana fitnah raja-raja Abbasiyah apabila mereka mencampuri masalah-masalah agama, sehingga kan menyebabkan ulama-ulama banyak yang disiksa dan banyak yang sia-siakan, dan mereka tidak memandang kepada para ulama disebabkan kekuatan ahli politik dan raja-raja waktu itu. Dan demikian lagi melihat oleh Syafi'i akan Nabi SAW pada tidurnya, maka bersabda ia, kirim surat olehmu kepada Abi Abdullah, yakni Ahmad bin Hanbal, maka sampaikan salamku kepadanya, dan kata olehmu lagi, akan dicoba, akan disuruh kepada berkata dengan makhluk Quran itu, maka jangan ia perkenankan. Maka sangat berkatnya serta
diangkatnya oleh Allah baginya akan ilmunya hingga hari kiamat. Maka menyurat Imam Syafi'i kepadanya, disuruh membawa surat itu Rabi'. Maka tatkala sampai surat itu kepadanya, maka berkata Rabi', beri olehmu akan daku hak basyarah, yakni balas menyukakan, maka ditanggalkan baju pada tubuhnya, maka lalu diberi kepadanya tamam kisah Ahmad. Yani begitulah juga Imam Syafi'i bermimpi tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengikut Rasulullah menerangkan kepada Imam Syafi'i bahawasanya apa yang dipandang oleh Imam Ahmad itu adalah benar, dan sehingga kan dalam mimpi tadi Rasulullah menyuruh Imam Syafi'i menerangkan atau membawa surat kepada menerangkan kepada kebenaran kepada Imam Ahmad, yang mana surat ini telah disampaikan oleh murid Imam Syafi'i iaitu Rabi', iaitu daripada tabi'in, iaitu Rabi', yang mana telah menyampaikan akan cerita ini. Jadi begitulah para pelajar sekalian, bagaimana dahsyatnya perkara mengenai kalamullah ini, sehingga kan menjadi fitnah dan menjadi pergaduhan, menjadi pembunuhan, menjadi ta'assub di antara satu pihak kepada pihak yang lain. Ini sebenarnya harus tidak terjadi kerana khilafnya permahaman ini sebenarnya cuma pandangannya yang berbeza dari satu segi kepada segi yang lain, berbeza pandangan-pandangan itu, di mana ini tidak harus membawa kepada perbunuhan dan pertengkaran, kerana benda ini boleh diselesaikan dengan mempelajari apalah maksud yang dikatakan makhluk itu dan apa yang dikatakan tidak makhluk. Jadi ini ada penyelesaiannya sebenarnya, tapi itulah yang berlaku kerana waktu itu mana masing-masing berkeras dengan pendapat masing-masing, maka sehingga kan pendapat yang dapat ditolong oleh raja yang menang kerana mereka mendapat pertolongan dengan kekuatan kerajaan ataupun pemerintah waktu itu. Baiklah, sekarang kita pindah ke muka 94, surat 94 tentang sifat ma'ani. Dan telah lalu sebutnya yang 7 sifat itu ialah kudrat dan iradat dan ilmu dan hayat dan sama dan basar dan kalam, dinamakan dia sifat ma'ani. Jadi sifat-sifat Allah Ta'ala bermula daripada wujud. Wujud itu artinya memang Allah Ta'ala ada, diri Allah Ta'ala ada. Sebab itulah wujud itu dikatakan sifat zatiyah. Maksudnya dia adalah sifat yang memang zat Allah Ta'ala. Kalau tak ada zat Allah Ta'ala, tidak ada wujud. Adanya wujud, adanya zat. Jadi sebab itu dikatakan sifat itu zatiyah. Kemudian diikuti dengan sifat zatiyah. Selepas sifat zatiyah, sifat salbiyah. Artinya menafikan Tuhan daripada menyamai makhluk. Menafikan Tuhan ada permulaan, menafikan Tuhan ada kesudahan, itu qidam dan baqa. Menafikan Tuhan ada persamaan dengan yang lain, mukhalafah lil hawadis. Menafikan Tuhan berhajat kepada sesuatu yang lain, itu yang dikatakan qiyamuhu ta'ala binafsi. Dan menafikan Tuhan berbilang-bilang atau wahdaniyah. Jadi bila sifat menafikan itu katakan salbiyah. Selepas salbiyah datang sifat ma'ani. Artinya jam'ah daripada makna. Makna kalau banyak ma'ani. Jadi sifat makna. Kenapa sifat makna? Ini zat. Zat Allah Ta'ala, wujud yang tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan, tidak ada persamaan, tidak ada berhajat kepada yang lain, dan tidak ada berbilang-bilang. Itu zat Allah Ta'ala. Jadi zat Allah Ta'ala ini mempunyai sifat. Sifat yang mana bergantung ataupun
ta'alluq kepada zat Allah Ta'ala. Artinya sifat ini tak boleh berdiri sendiri, dia berdiri dengan zat Allah Ta'ala. Itu sebab dipanggil makna. Makna ada makna yang lain daripada zat, iaitu sifat misalnya sama, Allah Ta'ala mendengar. Jadi sifat mendengar ni bukan zat, tapi dia sifat. Tapi dia tak boleh berdiri sendiri, dia mesti berdiri dengan zat. Sebab itu dipanggil makna. Satu makna, jadi kalau banyak jadi ma'ani. Artinya Qudrat maknanya lain dengan zat Allah, iradat maknanya lain dengan zat Allah, ilmu maknanya lain daripada zat Allah, hayat, sifat hayat maknanya lain daripada zat Allah, sifat sama lain daripada zat Allah, sifat basar lain daripada zat Allah, sifat kalam lain daripada zat Allah. Jadi itulah sebab dipanggil sifat ma'ani. Kerana dia adalah makna-makna yang bergantung atau berdiri dengan zat, berdiri di atas zat, tapi dia bukan zat. Ta'rif sifat ma'ani. Maka ta'rif sifat ma'ani itu kullu sifatin mawjudatin qa'imatin bi mawjudatin aujabat lahu hukman. Artinya tiap-tiap sifat yang mawjudah pada zihin dan mawjudah pada kharij, yang berdiri dengan yang mawjudah, yakni yang berdiri dengan pada zat yang mawjud, yang mewajibkan baginya hukum. Itulah ta'rif sifat ma'ani atau sifat makna. Itu sifat itu mawjudah, mana sifat tu ada. Ada sifat tu. Terutama sekali pada zat Allah Ta'ala. Dan dia sifatnya yang ada tadi berdiri dengan zat Allah. Berdiri benda zat Allah, berdiri kepada zat yang ada. Mana dia tak boleh berdiri dengan yang tiada, tapi berdiri dengan zat yang ada. Kemudian dengan sebab dia bersifat demikian, ia memestikan, itu aujabat. Kalau kita maknakan mewajibkan, dari maksudnya memestikan, menetapkan, atau meyakinkan, yang mana ia mempunyai, iaitu zat tadi mempunyai satu hukum, makna satu ketetapan. Jadi hukum situ maksudnya ialah ketetapan, bukan hukum-hukum sebat ke hukum halal haram, bukan. Bila dikatakan hukum, makna satu ketetapan. Begitulah bila dikatakan wajib dalam tauhid dan sebagainya, makna satu benda yang tetap, tidak ada tiadanya. Maknanya mesti ada. Itulah yang dikatakan wajib. Dan keluar dengan kata maujudah itu sifat salbiyah. Jadi bila dikatakan sifat itu maujudah, maknanya terkeluar, maknanya tidak maksud kat situ sifat salbiyah, kerana sifat salbiyah sifat tiada. Tiada permulaan, tiada kesudahan, tiada persamaan, tiada hajat, keperluan, dan tiada bilangan. Memang tiada makna benda tak ada. Jadi sifat salbiyah tadi benda tak ada, makna benda tidak mawjud. Dan sifat maknawiyah, terkeluar juga sifat maknawiyah, kerana sifat maknawiyah ni sifat macam ada tapi tak ada, iaitu keadaan. Nak kata ada, dia tak ada. Nak kata tak ada, dia ada. Itu maknawiyah. Jadi itu sesuatu yang keadaan. Keadaan ada tetapi tak ada, tak ada tetapi ada. Dan juga sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah, sifat wujud sendiri. Sifat wujud sendiri, sifat zatiyah. Kerana wujud tidak terlepas daripada zat. Itu sifat zatiyah. Jadi bila katakan sifat mawjudah, maknanya dia bukan sifat salbiyah dan bukan sifat zatiyah. Dan juga bukan sifat ma'nawiyah. Begitu. Dan bukan sifat ma'nawiyah. Itu makna kullu sifatin mawjudah, makna dia mengeluarkan sifat salbiyah, mengeluarkan sifat ma'nawiyah, mengeluarkan sifat zatiyah. Dan makna berdiri dengan yang mawjudah itu bersifatnya, yakni yang mawjud dengan dia erti dengan segala sifat yang tujuh itu.
Jadi maksud berdiri maknanya sifat-sifat yang 7 ni, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam, dia berdiri dengan yang wujud, iaitu zat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sendiri. Itu makna berdiri. Makna dia tidak boleh berdiri sendiri tapi berdiri kepada zat. Artinya tak adalah kudrat aja, tak ada siapa yang kudrat. Ada kudrat, kuasa tapi tak ada orangnya. Itu tak ada. Mesti ada di zat. Kalau kita katakan katakanlah laut biru. Biru saja. Tapi tak ada laut, tak ada apa biru. Jadi ini tak boleh. Kerana dia mesti berdiri kepada satu zat. Dia berdiri kepada air yang dekat laut, baru nampak laut tu biru. Begitu umpamanya gitu. Umpamanya macam itulah. Seolah-olah macam itulah. Katakan limau berwarna orange. Jadi orange ada pada limau. Jadi kalau orange saja, dia tak ada limaunya, tak ada apa, tak boleh. Dia mesti berdiri dengan satu zat. Barulah makna orange tadi berada kat limau. Itu maksud berdiri pada zat. Dan makna mewajibkan baginya hukum itu bahwasanya lazim dengan daripada berdiri sifat itu pada zat mewajibkan segala hukumnya baginya, dan iaitu sifat maknawiyah seperti tatkala berdiri kudrat pada zat, maka mewajibkan bagi zat itu hukum iaitu keadaan zat, iaitu kehadiran. Demikianlah dikatakan hingga ketujuhnya. Jadi bila dikatakan berdiri pada hukum yang dikatakan tadi aujabat la hukman. Jadi kerana dia zat, berdiri pada sifat, berdiri pada zat, lalu menjadikan satu hukum. Satu hukum maknanya menjadikan satu ketetapan kepada kita, mengatakan adanya sifat tadi berkeadaan pada zat tadi. Jadi sifat kudrat katakan berdiri pada zat. Jadi dengan berdiri pada zat akan keluar satu ketetapan di mana keadaan zat tadi ialah yang berkuasa atau qadir. Iradah misalnya berdiri pada zat, yang mana dengan berdiri pada zat keluarlah satu ketetapan iaitu Allah Ta'ala berkeadaan menghendaki. Begitulah maksudnya. Dan dikatakan pula pada sifat ma'ani itu la hiya huwa wa la hiya ghairuhu. Yakni tiada sifat itu zat dan tiada pula sifat itu lain daripada zat. Jadi bila sifat ma'ani tadi, maknanya kita tak boleh nafikan dia daripada zat dan tak boleh dia keluar daripada zat. Dia boleh dikatakan zat dan dia boleh dikatakan sifat. Jadi dia tidak tidaklah dia zat dan tidaklah dia lain daripada zat. Jadi tak boleh dikatakan sifat-sifat itu zat dan tidak boleh dikatakan lain daripada zat. Kerana bila kita keluarkan Allah Ta'ala dengan sifat kudrat, jadi sudah hilanglah Allah Ta'ala punya sifat. Jadi sudah terkeluar. Jadi dia tidak boleh dikeluarkan situ. Jadi dia tidak boleh terkeluar. Maknanya dia dan sifatnya menjadi seolah-olah menjadi satulah begitu. Tak boleh dikeluarkan. Maka adalah sifat itu terdapat sekira-kira ta'alluqnya 3 bahagi. Jadi sifat-sifat itu terdapat bertakluk kepada 3 bahagi. Pertama, ta'alluq taksir iaitu kudrat dan iradat. Kedua, ta'alluq inkishaf, yakni menyatakan akan suatu iaitu sama dan basar dan ilmu. Maka ketiga-tiga itu berlainan inkishafnya, maka tiada tahsil al-hasil. Dan ketiga, ta'alluq dalalah, iaitu kalam. Jadi bila katakan sifat-sifat ma'ani ada bertakluk. Takluk mana penguasaan sifat ma'ani kat mana. Jadi kalau sekiranya ada sifat kudrat dan iradat, takluknya taksir. Artinya dia bertakluk kepada
memberi bekas. Kerana dengan kehendak dan dengan kuasa Allah Ta'ala ada bekasnya. Iaitu dengan kehendak Allah Ta'ala dunia ini bulat. Jadi bekasnya memang ada, dunia ini bulat. Jadi itulah ta'alluq berkesan daripada kudrat dan iradat. Dan ada ta'alluq pula dengan ta'alluq inkisyaf, makna terbuka seperti yang lain-lain. Seperti ta'alluqnya sifat basar, ta'alluq sifat ilmu, ta'alluq sifat sama, dan ta'alluq sifat sama. Itu semuanya adalah inkisyaf, terbuka. Artinya benda terbuka. Allah Ta'ala mendengar, makna terbuka daripada Allah Ta'ala, benda tidak tertutup kepada pendengaran Allah. Begitulah seterusnya. Dan begitulah yang akhir sekali ialah kalam. Kalau kalam, ta'alluqnya ialah ta'alluq dalalah. Kalau sekiranya dia menunjukkan kepada perintah, mana amar. Menunjukkan kepada itu dalalah dia. Dalalah ayat Quran menunjukkan kepada tegahan, nahi. Begitulah dalalah. Jadi itu kalam, inkisyaf sifat kalam. Para pelajar dan para jamaah sekalian, itulah sekalian saja pelajaran tauhid kali ini. InsyaAllah di lain masa kita akan bertemu lagi, InsyaAllah. Dan ucap salam daripada saya kepada sekalian para pelajar dan juga jamaah Masjid Darul Ma'mur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.